KPM. Kat mana saya patut letakkan pasu bunga ni ya? Kat sini ke ya? Tapi nanti jatuh pula kena kucing. Ke kat sini? Hai cikgu. Hai Sean. Cikgu buat apa tu cikgu? Macam ni lah Sean. Minggu ni kan anak-anak nak balik. Jadi saya sibuklah mengemas rumah. Lepas tu ni saya pun confused nak letak mana yang tempat yang paling terbaik sekali agaknya ya? Cikgu letak sana? Sini? Alah cikgu, saya pun tak pastilah cikgu. Sini? Mungkin saya boleh ajak kawan-kawan saya cikgu. Kita masuk kelas, kita bincang sama-sama boleh cikgu? Boleh. Jom. Okey, jom. Salam sejahtera. Anda sedang menonton slot Mendengar Rendah di DTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Dan sebelum kita mula, nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun dan juga pakailah gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain kenalah jaga tidak kurang daripada 1 meter. Dan seperti mana yang anda dah nampak dah, biodata cikgu untuk hari ini, bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Linda. Hai Cikgu. Hai. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat pagi ni. Okey, dan sebelum kita teruskan, apa kata Cikgu pun amalkan SOP Cikgu. Kita ada gel ataupun botol gel pembasmi kuman di dalamnya untuk memastikan tangan kita sentiasa bersih. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berkenalan pula dengan kawan-kawan saya ada dalam talian bersama kita. Siapakah mereka? Hai semua! Itulah dia cikgu, kawan-kawan saya cikgu, kita sebaya sebenarnya. Okey, dan mereka adalah daripada MRSM Balik Pulau, Pulau Pinang. Jadi saya akan sebutkan nama anda, sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Balkis. Hai Balkis. Hai, Assalamualaikum. Okay. Nama saya Siti Nur Balkis binti Zulkifli. Boleh panggil saya Balkis. Cita-cita saya adalah untuk menjadi pensyarah. Jadi selamat berkenalan. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Lisa. Hai semua. Nama saya Nuria Alisa Amnah. Boleh panggil saya Alisa. Cita-cita saya nak jadi seorang peguam. Jadi selamat belajar semua. Okey, terima kasih Alisa. Kita juga ada Liana. Assalamualaikum semua. Nama saya Nurliana Zulaika binti Muhammad Rizi. Boleh panggil saya Yana. Cita-cita nak jadi seorang engineer. Good luck study. Okey, terima kasih Yana. Dan seterusnya kita ada Danish. Hai semua, nama saya Safari Danish, Mrs. Anwar. Boleh panggil saya Danish. Cita-cita saya nak jadi doktor. Have a good day everybody. Okey, terima kasih. Kita juga ada L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Faris Kamil bin Khairi. Boleh panggil saya L. Saya bercita-cita nak jadi engineer. Selamat belajar semua. Okey, terima kasih L. Dan yang terakhir sekali, kawan karib saya, kita ada Azwan. Azwani. Hai semua, nama saya Azwani binti Azwari. Boleh panggil saya Wani. Saya bercita-cita nak jadi seorang doktor. Selamat berkenalan. Terima kasih Wani. Itulah dia kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Dan kita dah berkenalan dengan mereka. Apa kata pula kita berkenalan dengan topik kita pada hari ini? Sebab saya sebenarnya nak tanya cikgu, apa kaitan dengan tadi cikgu cuba nak susunkan pasu bunga ni dekat tempat-tempat ni semua? Apa kaitan dengan apa yang kita akan belajar hari ini?
Hari ni kita sebenarnya nak belajar sambungan daripada minggu lalu ya. Dalam tajuk besar kita adalah transformasi akselometri, di mana hari ni kita akan belajar mengenai translasi. Sebab itu saya tadi saya nak letak mana. Ini adalah salah satu sebahagian aplikasi juga untuk meletakkan satu tempat lah objek ni dekat mana ya. Okey. So hari ni kita akan belajar mengenai translasi. Okey. So, hari ini saya akan tekankan kepada 3 objektif pembelajaran pada hari ini. Iaitu yang pertama, kita nak mengenal. Semua kita translasi, tak pernah dengar kan perkataan translasi. So, hari ini kita akan mengenal, berkenalan. Kalau tak kenal, maka tak cinta. So, yang kedua, kita akan memerihalkan translasi menggunakan pelbagai perwakilan termasuk dalam bentuk vektor translasi. Pelbagai perwakilan kita nak tengok macam mana dari segi bahasa dia, simbolnya ya. Macam mana nak mewakilkan dalam bentuk translasi tersebut. Baik. Okey, dan seterusnya kita nak menentukan kalau ada image, pasti asalnya ada objek. Macam kita juga sebagai manusia, kalau kita ada diri kita, pasti ada bayang-bayang kan? Okey, so kita nak menentukan image dan objek bagi suatu translasi. Baiklah cikgu, dan sebelum kita teruskan lagi, sebenarnya saya ada soalan cikgu, saya nak tanya. Apa itu translasi? Tapi sebelum kita teruskan lagi, kalau anda nak tahu apa itu translasi, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot mendengar rendah di DIK TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot mendengar rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Linda. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik. Topiknya adalah translasi. Baiklah cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita. Okey, kita akan mulakan yang pertama iaitu objektif pembelajaran kita mengenal translasi. Okey, mari kita lihat. Okey. Kat depan ni, dekat slide yang saya tunjukkan sini untuk murid-murid kita, kenal pasti rajah di bawah yang menunjukkan translasi. Sekarang tengok. Cikgu bagi image kat sini. Kenal pasti rajah di bawah yang menunjukkan translasi. Maksudnya, inilah translasi. Okey, di mana kita ada A dan A prime. Atau kita panggil image bagi A. Okey, sekarang anak-anak semua, okey. Dapat lihat dengan jelas? Okey. So, mari kita lihat. Daripada translasi yang rajah ni, apa yang boleh dikatakan mengenai bentuknya? Okey. Siapa nak jawab? Nak jawab cikgu? Oh, jawab. Okey. Bentuk dia sama. Bentuk dia sama? Bentuknya sama. Okey. Seterusnya? Bentuk segitiga, cikgu. Saiz dia sama, cikgu. Bentuk dia segitiga. Oh, tak sabar anak-anak murid kita. Seronok. Tadi Liza yang jawab bentuk segitiga. Kan, Lagi satu tadi Yana ada sebut apa tadi? Yana tadi dia cakap bentuk segitiga dan bentuknya adalah sama. Dia tengok A dengan A prime ni ya. Okey, so kita tengok balik. Macam mana dengan saiznya pula? Saiz dia sama, cikgu. Saiz dia sama. Ya ke saiz dia sama lah, saiz dia sama. Okey. Bagaimana pula dengan jaraknya daripada A dengan A prime ni? Okey, cuba perhatikan. Jarak setiap titik sama cikgu. Jarak setiap titik. Okey, L kata jarak setiap titik adalah sama. Sama. Jarak dia sama, Balkis. Okey. So, yang lain setuju ke? Kan ada yang tak setuju? Setuju. Okey, next kita tengok bagaimana pula dengan orientasinya daripada objek ke image. Sama cikgu. Sama juga. Arahnya sama. Ya cikgu. Dia gerak ke depan, cikgu. Dia gerak ke Dia depan. ke atas. Dia gerak ke atas. Okey. Cikgu, orientasi itu bermaksud ke arah mana dia menghadap ke cikgu? Ya, betul. Ke arah mana? okey. Maksudnya orientasi ni kita lebih menekankan daripada macam tadilah. Ya. Tak ada image. Kalau
ada objek. Okey. Maksudnya objek ke image. Ya. So A ni, okey, murid-murid dah tahu bila ada satu objek yang ada prime atas tu adalah image. Ya. Jadi kita lihat antara objek dengan image-nya, orientasinya. Bila dia gerak, titiknya pun ikut gerakan yang sama. Okey. Jadi sebab itulah murid tadi ada nampak, anak-anak kita nampak macam mana dengan bentuknya. So bentuknya adalah sama. Sebab berkaitan dengan orientasinya. Sebab orientasinya adalah sama bagi semua titik. And then bagaimana dengan saiznya? Sebabkan sama, saiznya adalah sama. Dan bagaimana jaraknya pula dari satu titik objek ke image, setiap titik ni pun sama. Okey. So kamu dah nampak kan apa yang dikatakan translasi? Boleh? Okey, jom kita kenal pasti lagi. Okey, cikgu ada beberapa soalan pengukuhan untuk mengukuhkan kamu untuk faham apa yang dikatakan translasi. Okey, kenal pasti sama ada rajah berikut adalah translasi. Okey, siapa nak jawab? Wani? Saya, cikgu. Oh, siapa? Kita ada volunteer ramai kat sini. Kan? Okey. Apa yang boleh nampak dengan rajah berikut? Itu ialah translasi sebab saiz dia tak berubah, orientasi tak berubah, bentuk tak berubah, jarak pun setiap bucu macam sama. Macam sama. Macam sama. Okey, kan? Sean boleh nampak? Sama tak Sean? Okey, dari segi bentuk dia sama, Ego. Bentuk saiz pun sama, saya rasa nampak macam sama, Ego. Lepas tu orientasi pun sebab dia macam segi empat sama, saya rasa tak bertukar juga. Okey. Susah nak tengok juga, tapi saya rasa nampak macam sama. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Danish tadi kan. Danish ke tadi? Betul, Danish. Ya betul lah, Danish kan. Dia bahawa jarak untuk setiap titik tu bergerak pada jarak yang sama. Maknanya Jarak kalau yang yang sama. bucu yang sebelah atas tu, kalau dia bergerak mungkin dalam jarak 5 cm ke kanan ke, bucu dekat bawah pun akan bergerak 5 cm ke bawah ataupun pada arah yang sama lah. Ya, betul. Okey, so nampak dah translasi tu apa? Kan semuanya adalah sama. Okey, next. Kita kukuhkan lagi pemahaman kita tentang translasi. Cikgu bagi lagi bentuk-bentuk yang berlainan. Bukan saja kepada tadi ya. Tadi cikgu bagi segi 3. And then kemudian cikgu bagi segi 4. Betul kan? Sekarang cikgu bagi bentuk heptagon pula. Pelbagai bentuk boleh. Okey, cuba kamu lihat objek dengan image yang cikgu tunjukkan ini. Okey. Adakah rajah berikut merupakan translasi? Ada siapa nak cuba? Okey, siapa tu? Balkis. Ya, dia bentuk translasi. Bentuk translasi. Cuba tengok image dia. Betul ke heptagon juga? Ke bentuk hexagon? Ya, dia bentuk hexagon. Heptagon. Heptagon mempunyai 6 sisi. Okey? Alright, boleh? Okey. Boleh, cikgu. Okey, so kita teruskan? Boleh? Tapi yang ni memang translasi ke, Ego? Ya, tadi Mungkin ni. saya boleh tanya balik Balkis, macam mana anda tahu yang tu adalah translasi? Kenapa jawapan anda ya, benar? Oh, mungkin saya rasa Balkis mengalami sedikit masalah teknikal ataupun mungkin kawan-kawan Balkis yang lain yang boleh membantu Balkis. Saya nak tolong. Okey, Alisa, ya silakan. Berdasarkan gambar heptagon tu, untuk kenal pasti translasi kita boleh tengok dari segi bentuk. Kat situ kita boleh kenal pasti bentuk dia sama. Okey. Saiz pun sama. Ya. Jarak antara titik ke titik image tu pun sama. Dan orientasi dia ke atas. So kat situ semua dah sama. So bermaksud itu adalah translasi. Okey, betul ke cikgu jawapan? Ya, betul. Tepat sekali. Tepat sekali. Terima kasih. Okey, next kita lihat kepada seterusnya. Adakah bentuk tersebut merupakan translasi? Okey, siapa nak cuba?
Mereka sedang Siapa nak cuba? perhatikan sebab lain daripada yang Saya tadi tu. cikgu. Siapa tu? Okey. Siapa? Danish? Saya Danish. Okey, Danish. Kat sini saya nampak saiz dia sama. Betul. Lagi? Tapi jarak dia berbeza. Jarak dia Jarak berbeza. berbeza. Okey. Dia kan kalau translasi dia dari satu ke satu tempat, dia bentuk yang sama, dia macam bentuk yang sama. Tapi yang ni dia bila yang bentuk yang kedua dia sengit sikit. Dia sengit sikit. Tapi kalau lihat, jadi bentuk dia sama. Bentuk sama Ego. Saiz pun Bentuk sama sama. Ego. Saiz pun Cuma sama. ada yang sedikit berlainan. Mungkin Orientasi dia lain cikgu. orientasi dia lain. Oh, ya ke? Okey. Sebab dia ke tepi sikit. Ke tepi sikit. Okey. Ya, betul. Danish, okey. Kita akan katakan gambar rajah tadi merupakan translasi sekiranya okey, bentuk daripada objek tadi tu nak pergi ke image, okey? Macam kita tengok yang tadi apa maksud translasi, objeknya sama. Okey, objeknya sama. Saiznya sama. Okey, bila saiznya sama, apa lagi yang sama tadi? Orientasi dia mesti sama, betul tak? Orientasinya sama iaitu kalau tengok objek ni tadi, setiapnya ada bucu. Bila dia bergerak, contoh bucu ni, dia punya image-nya adalah hujung sana, betul tak? Image-nya. Jadi pergerakannya sama. So, semua sama, bergerak sama. Tanpa diputarkan, Ya. diterbalikkan. So, itulah dinamakan translasi. Macam tadi tu bukan translasi Ego. Bukan translasi. Sebab orientasi dia dah berubah kan. Ya, Daripada dia orientasi menjadi dah sengit berubah. tu tiba-tiba lurus. Ya, tetapi dia isometri. Okey. Dalam kumpulan transformasi isometri. Masih lagi dalam kumpulan isometri. Okey, Iaitu Ibu. bersifat kongruen. Okey. Okey, cuma hari ni kita belajar translasi. Yang ini bukanlah translasi. Okey. Sebab dia telah diputarkan. Okey, baik, Okey. So, translasi sekiranya yang inilah. Okey, objek dia dengan image adalah sama. Cuma pergerakan sajalah. Ya. Okey, semuanya sama tanpa diputarkan atau diterbalikkan. Okey, so kita akan lihatlah kat sini. Dalam translasi kita ada teorem. Okey, teorem translasi iaitu translasi ialah isometri. Baik. Sebab itulah dia diletakkan dalam topik ini, iaitu topik transformasi isometri dalam satu kumpulan. Okey, di mana kalau kita boleh lihat, okey, tadi kalau lihat saya tunjukkan perbezaan. Objek saya tuliskan A dan image sebagai A prime to image. Selain itu, bentuk segitiga ini juga boleh diwakilkan dengan bucu-bucu ini. Oh, bukan saja sebagai objek tapi bucu-bucunya pun boleh boleh kita wakilkan. Tapi masih lagi objek lah. Tapi kita mewakilkan. Maksudnya ni bentuk segitiga kan. Tadi cikgu tulis A dengan A prime. Objek A dengan ataupun segitiga A dengan image A atau segitiga image A. Okey. Yang ini kita boleh wakilkan segitiga ABC diwakilkan sebagai objek mesti sama dengan segitiga image bagi A, B, C. Okey. Sama dua-dua tu. Ya. Okey, so inilah translasi ialah isometri di mana bentuknya, tadi saiznya. Kalau saiz ni satu besar satu kecil, itu bukan isometri. Ya. Syarat isometri mesti bentuknya sama, saiz sama, jarak sama dan juga orientasinya sama. Okey, baiklah cikgu. Dan inilah dia apa kita berjaya untuk mengenal apa itu translasi kan cikgu? Ya, betul. Dan kepada murid kita yang telah pun jawab soalan cikgu, mereka boleh dapat markah kan cikgu untuk penilaian mereka? Boleh. Semua faham. Cikgu nak bagi berapa markah cikgu ataupun bintang? Saya bagi saya bagi H boleh tak? H. Boleh? Saya bagi 5 H untuk semua. Wow, 5 H untuk semua. Syabas kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan saya rasa memang kita boleh fahamlah kalau saya dapat rumuskan balik apa yang kita dah belajar sekarang di sini cikgu. Di mana kita dapat tahulah kalau untuk translasi untuk berlaku ataupun berlakunya translasi adalah apabila bentuk dari segi bentuk dia sama, saiz tidak berubah, jarak memang berubah tapi jarak di antara
objek dengan image memang bergerak pada jarak yang sama serta orientasinya tidak berubah. Sekiranya Ya, apa-apa betul. yang berubah tu itu bukanlah translasi, kan Ego? Ya, tapi masih lagi dalam kumpulan isometri. Ya, betul. Baiklah cikgu, dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Linda dan juga saya Sean Steven. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik, topiknya adalah translasi. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, tadi cikgu tak perasan objek ni. Okey, so cikgu tak perasan sisinya. Betul tadi anak murid kita Balkis hexagon bukan heptagon. Okey, alamak, saya pun tak perasan tadi Ego. Ingatkan 7 bucu kan? Okey. Okey, so kita akan pergi ke seterusnya ke objektif. Yang ni saya bagi ke anak murid tadilah semua 5 markah. Wow. 5 markah sebab semua berjaya dan faham dan mengenal apa itu translasi. Bagus sekali. Okey, so kita pergi seterusnya objektif kita seterusnya. Okey. Yang ini cikgu nak anak-anak kita bersedia. Okey, cikgu akan pergi slow by slow, secara perlahan lah. Untuk anak murid kita faham secara mendalam mengenai bagaimana nak memerihalkan translasi menggunakan pelbagai perwakilan dari segi bahasa, simbol dan sebagainya, termasuk dalam bentuk vektor translasi. Okey, jom kita teroka sama-sama. Baik cikgu. Okey, macam mana nak memerihalkan translasi ini? Okey, anak-anak sekalian, kat sini cikgu meletakkan satu objek, okey, A, B, C, D, E, F. Dan juga imejnya A, B, C, D, E dan F. Di mana cikgu meletakkan objek dan imej ni di atas satu grid. Okey, di atas satu grid ataupun sata koordinat. Okey, di mana setiap petak ini mewakilkan satu kotak, satu unit. Baik cikgu. Okey, satu kotak, satu unit. Okey, bagaimana nak memerihalkan? Okey, sekarang anak-anak murid lihat objek dan imej tersebut. Okey. Sekarang ni kamu lihat kita letakkan setiap objek dan imej tu ada bucu-bucunya masing-masing. Bermaksud sekiranya titik bagi objek A mesti sama dengan imej bagi titik A juga. Okey. So begitu juga dan seterusnya. B, B prime, C, C prime, D, D prime, E dan F. Okey? Okey, macam mana nak memerihalkan? Pertama sekali anak murid kena pilih bucu atau titik mana menjadi pilihan. Okey. Okey, sebagai contoh kita ambil titik C. Titik C dan imej bagi titik C. Okey, titik bagi imej titik C ni. So kita gariskan. Okey, kita gariskan, kita buat padanan dia dulu. Bila buat padanan, macam mana nak tahu translasi tersebut? Okey, masih ingatkah anak-anak sekalian apabila ada berkaitan dengan sata koordinat atau sata Cartesian tersebut, kita imbas kembali. Murid dah belajar koordinat. Di mana dalam koordinat kita nak baca mana dulu? Kita nak baca mana dulu? Alisa, kita nak baca mana dulu Alisa? Kita baca dari Pak CY dulu. Pak CY dulu. Pak CX. Pak CX. Pak CX. Okey, terima kasih Alisa. Wani. Cikgu, tapi sebelum tu Ego, sebab Alisa dah jawab, dapat markah Ego? Dapat markah. Saya lupa, saya bagi 5 juga. 5 markah. Full marks. Okey, Tidak mengapa anak murid membuat kesalahan sebab dia tahu kenapa dia buat salah. Ya. Okey, jangan terus-terus cikgu saya bagi Y, terus
salah bagi orang lain. Kita bagi peluang. Ya, betul. Bagi Betul. peluang kepada murid tersebut untuk dia belajar kesilapan dia dan membetulkan dia. Sangat bagus. Ya. Kita bagi full marks untuk Alisa. Bagus. Okey, selepas kita membaca di paksi X dulu, okey, kemudian kita baca paksi mana pula? Siapa nak cuba? Ada berebut-rebut. Rebut 5 bintang, 5 bintang. Okey, siapa tu? Okey. Teruskan. Paksi Y. Paksi Y. So, saya bagi juga 5 bintang untuk Wani. Okey, tahniah Wani. Yeah. Okey, so 5 bintang untuk Wani. Tak apa, nampak juga Balkis, Yana, L dengan Danish. Tengok, dia dah senyum-senyum nak dapatkan 5 bintang. Okey, sabar. Tadi Banyak sebenarnya lagi Farid menantu. ada angkat tangan tapi dia angkat macam tu je. Oh. Mana nampak kan? Lain kali angkat tinggi-tinggi ataupun cakap, ya cikgu, saya nak jawab macam tu lah. Kalau kita perasan. Okey, tak apa cikgu. Teruskan cikgu. Okey, kita teruskan. Bila kita dah tahu, kita baca X dulu kemudian Y. So, kita lihat untuk X. Pastikan dia nak jarak X. X kita tahu ke kiri atau ke kanan kan? Ya. Apabila nak ke kiri ke kanan, kita letakkan dia. So, letakkan satu garisan di sini. Kita lihat berapa dia punya unit. Daripada titik objek ni nak kena ke image dia. Di paksi X. Okey, berapa? Berapa unit? Okey. Siapa yang boleh jawab? Dia bergerak ke arah ataupun selari dengan paksi X. Berapa unit? Berapa unit? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Saya. Siapa Okey, tu? Balkis. Oh, Berapa Balkis? 6 unit. 6 unit. Sekarang cikgu nak kita tengok kat sini Balkis. Dia ke arah mana Balkis? Ke kiri ke ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. Bila ke kanan, kita lihat 6 unit ke kanan. Okey. Itu dari segi bahasa. Okey. Cara nak memerihalkan dari segi bahasa, 6 unit ke kanan. Tadi kita lihat X. Sekarang kita lihat Y pula. Okey. Bila kita lihat Y, dia dah stop sini. Kita nak teruskan. Okey. Kita tengok berapa unit. Okey. Siapa nak cuba? Semuanya nampak ya? Nampak? Saya tu. Oh, dia tengah mengira. Apa tu? L. Berapa L? 7 unit ke bawah. 7 unit ke bawah. Ya, betul. So, dekat Y, 7 unit ke bawah. Dapat berapa markah Ego? Oi, 5. 5 markah. Semua 5 markah. Bagus pagi ni. Okey, dia mengira satu. Very good. Sangat baik. Dan cara menulis simbol translasi adalah XY. Sebab tadi kita baca X dulu kan? XY. So, simbolnya adalah XY. Di mana X 6 unit ke kanan. Kenapa dia tak ada simbol negatif? Dan 7 ni ada simbol negatif. Dan kenapa simbol 7 ni bukan positif? Oh. Kenapa? Cuba tengok X sama dengan 6. Kenapa? Sebab dia ke bawah cikgu. Siapa tu? Yang mana ke bawah? Y tu ke bawah. Y ke bawah. Y ke bawah. Bila makin ke bawah akan jadi negatif. Okey. Itulah di paksi Y. Kalau dia ke bawah, negatif. Kalau dia ke atas, Positif. positif. Okey. Bagaimana dengan X? Bagaimana dengan X pula? Mengapa dia positif tapi bukan negatif? Sebab dia ke kanan. Sebab Kalau X ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. okey, sebab 6 tu dia ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Okey. Betul ke Ego jawapannya? Betul. Sebab dia jawab X dengan Y serentak, saya bagi 10. 10 markah. 10 bintang. Okey. Tanya Danish, tanya. Okey, Alright. teruskan Ego. Okey, beginilah bentuk simbol translasi. Kalau dari segi bahasa, kita boleh lihatlah 6 unit ke kanan, 7 unit ke bawah. Ya. Jadi ini simbol translasi. X, Y, 6, negatif 7. Okey, jom kita cuba untuk soalan seterusnya. Okey, jom cikgu. Okey. Tadi kita letakkan bucu-bucu. Kita letakkan bucu-bucu segitiga kan? Okey. Now cikgu bagi objek dengan image tak ada bucu. Cuma simbol saja. Ini adalah objek B dan ini adalah image B. Okey. Macam mana kita nak cari dia punya translasi? Untuk pertama sekali, kita buat apa? Macam tadi, gambar sebelum ni, setiap gambar rajah tu
ada apa titik-titik tu? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kita kena letak apa? Siapa yang angkat tangan tu? Malu. Okey, apa kita nak buat dengan objek ni? Kena tentukan bucu mana kita nak guna. Nak 5 bintang cikgu bagi. Banyak bintang-bintang pagi ni. Cikgu bagi semua 5 bintang. Bagus. Okey, kita kena tentukan bucu mana dia nak. Okey, so dekat sini cikgu letakkan ini sebagai bucu yang kita pilih. Okey. Contohnya macam cikgu pilih bucu ini. Macam tadi anak murid kita cakap buat bucu kan? Okey, so you boleh pilih. Anak-anak boleh pilih bucu mana yang nak. And then jangan lupa, bila objek kita memilih bucu yang ini atau titik yang ini, pastikan image-nya, bucu dia mesti sama. Mesti sama. Okey? So kita labelkan bucu kat sini untuk image. Dan seterusnya, perihalkan translasi tersebut. Mari kita lihat. Okey, apakah translasinya? Okey, first kali tadi, jangan lupa pengetahuan sedia ada. Kamu dah belajar koordinat. So, kita baca yang mana dulu? Paksi mana dulu? Kita baca? Paksi X. Paksi X. Dan seterusnya? Paksi Y. Paksi Y. Okey. So, kita tengok paksi X. Daripada objek ke image ni paksi X. So, ada berapa unit? Siapa nak cuba? Alisa, Yana, nak cuba? Dah cikgu, paksi X. Untuk paksi X bucu ni, dia bergerak 7 unit ke kiri. 7 unit ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Betul ke jawapan Ego? Betul, 7 unit ke kiri. Berapa markah dapat Ego? 5 bintang juga. 5 bintang. Terima kasih Alisa. Okey, kemudian kita akan lihat paksi Y tadi. Okey, kita lihat ada berapa. Tadi Alisa dah, kita cuba siapa? Wani. Ya cikgu. Berapa Wani untuk Y? 2. 2 unit. 2 unit macam mana? Ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas. Mari kita lihat. Betul, 2 unit ke atas. 5 bintang cikgu bagi. 5 bintang lagi. Wow. Ya, okey. Jadi, dalam bentuk translasi kita wakilkan simbol X, Y. Wow. Okey. Okey, X, Y. Okey, so X tadi 7 unit ke kiri. Bila ke kiri tadi, murid dah maklumkan. Bila ke kiri, negatif 7. Bila ke atas positif tadi, so 7, negatif 7, 2. Ni simbolnya. Okey, dapat? Okey, alright. Okey. Seterusnya. Okey. Tentukan vektor translasi bagi rajah ini. Vektor translasi cikgu bagi untuk K dengan L. Titik K dengan L. Okey, di mana cikgu dah letakkan setiap grid ni adalah satu kotak sama dengan 1 unit. Baik. Okey, seperti biasa. Okey, kita baca paksi X terlebih dahulu. Okey, berapa X-nya? Danish, berapa X-nya Danish? Satu, 2, 3. Tak nampak cikgu. Kejap. 1, 4. 2. Okey, saya rasa saya dah ambil lapannya. 8 Berapa Danish? 8. 8. Betul ke Ego? 8 unit. Tapi jangan lupa Danish missing something. Terlupa sesuatu iaitu ke mana? Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Jangan lupa perkataan ke kanan. Itu dari segi bahasa. Okey, untuk maklumkan 8 unit ke kanan. Okey? Baik Ego. Dan Danish dapat berapa markah Ego? 5 bintang juga. 5 bintang juga. Tidak mengapa sebab ini pembelajaran kan. Okey, lepas ni kita akan cuba test lah, ujian pada anak-anak murid kita. Okey, baik. Okey, untuk mengukuhkan pemahaman mereka. Okey, seterusnya lepas kita dah ke kanan, kita lihat
macam mana pula dengan Y-nya? Okey? Siapa nak cuba? Saya cikgu. Siapa tu? L. L. Okey, berapa L? 4 unit. 5 unit ke atas. 5 unit ke atas. Okey, mari kita lihat. Betul, 5 unit ke atas. Berapa bintang, cikgu? 5 bintang juga. 5 bintang juga. Syabas. Hari ni semua volunteer, semua excited nak belajar kan. So kita jangan downkan motivasinya, turunkan motivasi. Kita bagi markah penuh kepada anak-anak murid kita, okey? Baik, cikgu. Okey, so macam mana dengan dia punya translasinya? Translasinya ialah? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Saya. Balkis. Okey, Balkis. Apa translasinya, Balkis? KL 85. KL 85. Mari kita lihat. Okey, betul. Okey. Translasinya. Tapi kenapa Balkis cakap KL ya? Kenapa Balkis cakap KL? Sebab kena faham iaitu tentukan vektor translasi. Bila tentukan vektor translasi, mesti ada KL, vektor KL. Ya. So K ke L. Anak panahnya nak pergi K ke L. Itulah vektornya. Ya, vektor KL 85. Ya. Dan saya perasan juga ada garisan di atas KL lah, cikgu. Ya. Apa Sebab itu maksud tu? K nak pergi L. Jadi kita lihat daripada objek ke image-nya, K ke L. Ada simbol dia nak pergi KL. Ya. Okey. Faham. Okey. Kalau L nak pergi K, sebagai contohlah. Ya. So, dia punya anak panah dia ke K. LK. LK lepas tu anak panah je ke atas macam tu lah. Ya, ke bawah sini. Macam ni lah. Dia nak pergi sana. Tapi soalan ni nak pergi ke L. Ya. So, K ke L. Dengan garis saja menuju ke L lah, cikgu. Ya, betul. Dan inilah maksudnya vektor, cikgu. Vektor ni sebenarnya maksudnya apa, cikgu? Tanya anak-anak murid kita. Okey. Dia pernah dengar tak? Apa itu vektor? Siapa boleh jawab? Ya? Danish, ada sesuatu nak jawab ke? Saya nampak mulut bergerak tapi tak dengar. Nak cuba? Boleh, Danish? Pernah dengar tak perkataan vektor? Tak pernah. Tak pernah. Siapa yang pernah? Siapa yang boleh tolong Danish? Ada Apa sesiapa yang maksud pernah vektor? dengar tak perkataan vektor? Tak pernah, dia tak pernah. Jadi tak benda ni pernah. salah satu yang baru tentang vektor. Jadi saya kena terangkanlah kepada anak-anak murid kita. Okey. Baik, Okey, vektor tu maksudnya satu kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Ya. Jadi arahnya tadilah K ke L. Sebab tu ada garisan je lah, cikgu. Ya, Dia anak panah dia. Magnitude-nya adalah 85 jugalah. Nilai dia dalam vektor translasi. Vektor dalam bentuk translasi. Okey. Vektor translasi. Okey? Ya. Alright. So anak-anak faham dah? Jelas? Okey. Tak sabar dia. So kita nak adakan latihan. Okey. Untuk mengukuhkan kefahaman dia ni. Baik, cikgu. Sebelum kita teruskan lagi dengan latihan tersebut, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, saya rasa letak macam ni lagi cantik lah, cikgu. Kan? Look. Anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Linda untuk mata pelajaran kita iaitu matematik. Sebelum kita berehat tadi, Cikgu dah terangkan bagaimana untuk kita perihalkan ataupun menerangkan translasi, Cikgu, dari segi bahasa dan juga simbol serta maksud vektor. Jom, Cikgu, kita teruskan lagi. Okey, sebelum kita teruskan, kita nak mengukuhkan pemahaman anak murid yang kita belajar sebentar tadi. Okey, anak murid, boleh tak tolong cikgu? Okey, kita sama-sama dengan anak murid yang di rumah. Okey, jom kita selesaikan beberapa soalan mengenai translasi. Okey, tentukan translasi bagi rajah berikut. Okey, tengok yang pertama tersebut. Okey, boleh angkat tak jawapan anak-anak sekalian? Okey, yang dekat rumah pun boleh juga buat, ya? Okey, nampaknya mereka dah ada jawapan, ya. Nampak L punya, Danish punya, Balkis pun dah ada jawapan. Okey, nampaknya semua dah ada. Dia letak
Semuanya letak berapa tu? 6 sifar. Yes, 6 sifar. Okey, Danish. Boleh cikgu lihat, Danish? Danish nak tukar jawapan ke? Apa tadi? Mana? 6-0. Okey, Danish. Tadi yang kamu padam tadi tu. Okey. Cikgu nak tengok kamu buat berapa tadi, Danish? Dia buat banyak tu. Dia buat berapa, Danish? You buat? Cikgu nampak macam kamu ada buat pecahan tadi. 6 sifar. 6 sifar. Okey, 6 sifar cuba kamu lihat Yang tadi itu adalah bentuk, adakah itu bentuk translasi? Bentuk translasi ke, Danish? Bukan, kan? Bukan. Okey. Itu adalah bentuk apa tu? Siapa boleh tahu? Bentuk koordinat. Okey, so kena hati-hati kat situ Ramai anak murid kita sebenarnya dia keliru. So kena faham. Tadi tu bentuk koordinat, kalau bentuk translasi dia atas bawah. Baik, Cikgu. So 6 sifar. Cikgu, tapi sebelum tu semua murid dapat jawab tadi. Jawab betul tadi. Berapa markah, Cikgu, ataupun berapa bintang? Saya bagi 5 bintang. 5 bintang. 5 bintang untuk ke-6 anak murid kita. Okey. Okey, yang kedua, kita lihat, ada objek Z dan imej Z. Tentukan translasi bagi rajah berikut. Okey. Kawan-kawan saya ada kat rumah pun boleh cuba sekali, lepas tu kita boleh bandingkan jawapan kita daripada murid-murid yang ada dalam talian dengan jawapan anda. Okey. Dah siap? Okey, angkat jawapan masing-masing. Okey, angkat jawapan masing-masing. Okey, nampaknya macam semua jawab 5-4, 5-4. Okey, so 5, bila dah 4. angkat jawapan masing, bandingkan jawapan antara rakan-rakan. Oh, tengok. L. L lain kan? Okey, L. Kita tanyalah kawan-kawan kita yang lain. Betul ke jawapan L tadi? Okey, rakan-rakan. Oh, ada orang tunjuk macam ni pula. Okey, kenapa salah? Kenapa salah? Bantu. Pentaksiran kendiri antara rakan-rakan. Sebab kenapa L buat salah? Sebab L letak pecahan. Pecahan. Okey, itu adalah... itu simbol pecahan. Maksudnya kalau translasi tidak boleh ada apa-apa simbol di tengah lah. 5/4 tidak. Kalau letak simbol tengah, secara automatik dia adalah pecahan. 5/4. Bukan translasi. So hati-hati nak murid-murid sekalian. Okey, so kita lihat jawapan tadi sama tak dengan rakan-rakan? -5, -4 lah. Anak murid kita semua jawab salah ke ni? Alamak. Sebab semua jawab 5-4 tadi. Cuba semak balik. Tengok balik rajah yang ditunjukkan. Tengok betul-betul. Okey. Sebab saya rasa mereka salah tengok di mana... di mana objek dengan di mana imejnya. Okey, Alisa, boleh bantu cikgu? Cikgu, kalau kita nak cari vektor untuk Z dan Z prime, so kita akan letak bucu. So untuk pasti X, kita akan gerak ke kanan. Jadi, dia akan jadi 5. Okey. Untuk paksi Y pula, kita gerak ke atas. Jadi, kita akan dapat 4. Dapat 4. Sepatutnya 5/4. Betul? Betul. Okey, pandai anak murid sebab dia boleh cam. Very good. Sepatutnya 5/4. Tahniah. Memang cemerlang. Okey. Maknanya jawapan mereka betul lah, Cikgu. Ya, betul. Walaupun kalau tengok anak murid kita, dia tak menjawab tahu. Tapi kita boleh tengok memek muka mereka bila melihat jawapan cikgu lain. Terkejut lah. Terkejut. Jadi ini adalah salah satu juga PBD pemerhatian. Okey, oleh itu cikgu, mereka dapat berapa bintang, Cikgu? 5 bintang. Semua dapat 5 bintang. Okey. Alright. So kita teruskan. Tentukan vektor translasi bagi rajah berikut. Okey. Angkat jawapan masing-masing untuk yang pertama dengan yang kedua. Okey. Dah dapat jawapan, terus tunjuk Okey, angkat masing-masing. Okey, saya nampak dah seorang jawab PQ 4 -5. PQ. Okey, cikgu, saya perasan ada
Semua betul kan? Bukan, Danish. Jawapannya lain sikit, Ego. Danish Jawapan mana? lain. Oh, okay, Danish. Danish, kamu tertinggal sesuatu. Apa dia, Danish? Anak panah, cikgu. Anak panah. Okey, sebab sepatutnya mesti ada anak panah. Ya. Sebab vektor. Tadi dah terangkan vektor, dia mempunyai magnitude dan arah. Ya. Okey, so AB ni, BA. Okey, kita akan dapat nanti BA sifar 6. Ya. Okey, dan seterusnya objektif kita yang terakhir iaitu menentukan image dan objek bagi suatu translasi. Okey. Okey, tentukan koordinat bagi imej titik Q 31 di bawah translasi -5 2. Okey, anak-anak sekalian, boleh angkat jawapan masing-masing? Maknanya daripada Q31 tu di bawah translasi -5 2. Apakah jawapan anda? Kita nak tahu koordinat untuk image titik Q, ya. Image-nya. Okey. Okey, boleh angkat sekarang? Ya. Okey. L, ketengahkan sikit jawapan anda, tak nampak? Okey. Okey. L jawabnya Q prime 31. Yang lain pun boleh tunjukkan jawapan anda terus, ya, kalau dah ada. Okey. 31. Semua pun jawab 31. Betul ke, Ego? 31. Macam mana boleh dapat ni? Tentukan koordinat bagi imej titik Q. Maksudnya Q ni adalah sebagai objek. Okey, kena ingat. Kita mencari titik Q. Ya. So, bila Q adalah objek, kita nak mencari imej titik Q. Okey? Dapat? Di bawah translasi, -5 2. So, -5 2, jalankan X ke kiri sebanyak 5 Ya. dan ke atas sebanyak 2. 2. Jadi jawapan mereka betul ke, Ego? Sepatutnya -2 3. Oh. Okey, boleh? Boleh? Okey. Okey, baik, Ego. Dan seterusnya pula, Ego, kita Dan lagi soalan, seterusnya, Ego. okey, seterusnya kita cuba. Soalan yang kedua, tadi menentukan koordinat objek kan? Sekarang ni tentukan koordinat bagi objek titik R. Ya. Jika koordinat imej R prime, iaitu imej R di bawah translasi -6 3. Okey, sekarang kita nak objek titik R, Ego. Kita nak objek titik R apabila diberi imej. Okey. Okey. Okey, saya nampak dah Alisa dah ada jawapan dia. Ke tengah sikit, Alisa. Tengah sikit. Okey, kita ada tiga sifar. L menjawab 3 sifar juga. Tapi jawapan dia lain sikit, Ego. Saya perasan, ya, yang L tu dia letakkan R prime. 3 sifar. Ya, okey. So, mari kita lihat. Ya. 3 sifar. Dapat? Semua dapat, Ego. Semua dapat 3 sifar. Okey, betul. So, Okey. 5 bintang. Okey, baik. Tahniah. Okey. So, itu sajalah kita pada hari ini. Baik, Ego. Okey. Dan sebelum kita berakhir, Ego, mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada pembelajaran kita hari ini, Ego. Okey, untuk anak-anak, boleh tak anak-anak buat rumusan? Apa yang telah pelajari tentang translasi pada hari ini? Ya, mungkin kita boleh pilih seorang, Ego. Boleh. Kita ambil volunteer Okey, lah. tu, Ego. Kita ada L. Okey. Bukan L. Maaf. Danish. Okey, apa rumusan yang Danish boleh buat? Okey, untuk rumusan yang kita belajar tadi, kita boleh dapat apa kesalahan yang kita buat dan perbezaan antara koordinat dan translasi. Betul. Macam saya tadi, saya tersilap buat koordinat, bentuk formula koordinat dengan formula translasi. Pandai. Dan juga anak panah tadi. Okey, tahniah.
Tengok kan, bila kita belajar bersama-sama, murid membuat pentaksiran kendiri. Betul. Terima kasih okey. lagi sekali Danish atas jawapan anda dan juga kepada rakan-rakan saya yang ada dalam talian. Dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh nyatakan dari sekiranya kita nak memperkukuhkan lagi kefahaman kita, boleh dapat latihan daripada mana, Ibu? Okey, kita boleh dapatkan latihan dekat laman web Sumberku yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga untuk rakan-rakan khususnya matematik menengah rendah, boleh gunakan modul kita daripada Kementerian Pendidikan Malaysia juga, modul sumber hebat matematik yang ada di pautan dikongsikan. Seperti mana yang tertera pada skrin anda. Itulah pautan kepada laman Sumberku. Dan terima kasih lagi sekali Cikgu Linda atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Semua dan kepada rakan-rakan saya yang ada dalam talian dan juga kepada mereka yang menonton. Kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Pentaksiran Bilik Darjah PBD merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan sumatif sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Bagi makluman, tuan-tuan dan puan-puan semua, melalui program pemerkasaan kurikulum KPM Perkasaku, iaitu satu inisiatif untuk melestarikan pendidikan, telah menyediakan platform bahan pengajaran dan pembelajaran di Pelantar Delima KPM. Pelbagai bahan sokongan untuk pengukuhan dan pengayaan boleh diakses seperti lembaran kerja, kuis, nota, gamifikasi yang dapat digunakan oleh guru-guru ke arah meningkatkan kualiti. Didik TV KPM